Okey, kita cerita ni pula tuan-tuan, berkenaan dengan isu apa tuan-tuan? Berkenaan dengan isu apa? Okey, isunya adalah menyentuh persoalan mengenai yang paling utama ni sekarang ni. Perpecahan di kalangan orang PAS dan juga orang Bersatu. Di antara pimpinan PAS dan pimpinan Bersatu. Okey, saya nak buat macam ni tuan-tuan. Dan gelakkan. Hashtag gelakkan PAS tuan-tuan. Hashtag gelakkan PAS. Baik. Cerita dia macam mana? Okey. Hilang tuan-tuan. Hilang bang. Okey, ada balik. Okey, cerita dia macam mana? Baik, sebelum kita cerita, di Langkawi berlaku pertembungan. Pertembungan macam mana? Okey, PAS pujuk calon bebas, nama lain dia kuah air hangat. PAS kelihatan membuka sedikit ruang kepada 7 daripada 8 ahli PAS Kedah yang berdepan tindakan disiplin ekoran pemberbetan mereka dalam tindakan menyanggah keputusan pemimpin. Dalam kenyataan medianya, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin berkata berdasarkan peraturan yang diketahui umum, parti itu tidak mempunyai pilihan selain menguatkuasa peruntukan sedia ada. Kecuali individu yang sudah mengumumkan keputusan untuk meninggalkan PAS, Taqiyuddin berkata masih ada cara yang lain untuk mengelakkan daripada tindakan dikenakan. Mereka yang berkenaan, yang kecuali yang keluar parti, diberikan pilihan membuat pengisytiharan menarik diri daripada pertandingan serta merta meminta para penyokong mereka mencalon PN menyokong calon PN di kedua-dua tempat. Okey, cerita dia macam mana tuan-tuan? Cerita dia begini. Okey, dia satu dekat Kedah, satu dekat Penang. Okey, satu dekat Kedah, satu dekat Penang. Cerita dia macam mana? Dekat Kedah, dia ada dua don. Don air hangat, don kuah. Parlimen, kita tahu dimenangi oleh PAS pada waktu Bersatu. Pada waktu saya tengok PAS ke Bersatu, tengok Perikatan Nasional lah. So, dalam don ini, sebelum ini, Bersatu memegang kedua-dua kerusi. Bersatu memegang kedua-dua kerusi di Bersatu menang Parlimen, Bersatu memegang kedua-dua kerusi di kawasan Dun, di Langkawi. Ni kuah dan air hangat ni di Langkawi tuan-tuan. So apa yang berlaku adalah PAS kata, kamu dah menang dah Parlimen, bagilah kami kursi Dun. Bersatu kata, mana boleh, kami dah menang sebelum ni. Bagilah kami kursi Dun ni, kami menang incumbent. Sepatutnya incumbent bertandinglah. Yelah incumbent, memanglah incumbent, tapi sebenarnya kamu sebelum ini menang, kamu lompat. Kamu menang lawan kami, kamu lompat, kemudian kita bentuk kerajaan. Kerusi ni kami punya. So akhirnya bergaduh tuan-tuan. Bergaduh. Akhirnya pada hari penamaan calon, ada golongan geng PAS yang tak puas hati, yang sepatutnya dia jadi calon, dia keluar, apa yang dia buat? Dia pun mencalonkan diri menjadi calon bebas. Lawan dengan calon PN. Lawan dengan Pakatan Kerajaan Perpaduan dekat sana. Satu calon PKR, satu calon UMNO. Bertanding sesama mereka. Undi most likely akan pecah. Now, Taqiyuddin kata, kita bagi peluang lagi kepada orang yang mengundi secara bebas. Biasanya, kalau undi secara, kalau jadi calon bebas ni tuan-tuan, akan hilang jawatan. Antaranya Dr. Rafai dekat Ampangan. Dr. Rafai dekat Ampangan, dia letak jadi sebagai calon bebas, maka beliau akan dipecat daripada parti. Tapi yang ni, Taqiyuddin bagi peluang lagi. Bagi peluang lagi tuan-tuan, tak apalah nak bagi peluang. Sama juga berlaku dekat mana? Dekat kawasan Dominic Lau bertanding di Pulau Pinang. Kawasan itu majoriti Melayu. Tetapi presiden gerakan ni tak berani nak bertanding kat kawasan ni tak majoriti Melayu. Sebab dia tahu dia boleh kalah tuan-tuan. Tuan-tuan, dia tak berani bertanding di kawasan yang majoriti bukan Melayu. Walaupun dia Cina. Jadi kita menimbulkan, jadi saya timbul persoalan tempoh hari. Kalau di kawasan Dusun Tua, DAP boleh bagi kerusi kepada UMNO. Tetapi di Pulau Pinang, PAS Melayu bagi kerusi pada Cina, pada gerakan, siapa yang jadi kadam siapa ni? Itu soalan kita tuan-tuan. Siapa yang jadi kadam siapa? Sekarang ini nampak gayanya PAS yang jadi kadam kepada gerakan. Bukan jadi DAP yang, bukan UMNO jadi kadang kepada DAP, bukan PKR jadi kadang kepada DAP. Nampak gayanya gerakan yang sebenarnya jadi kadam PAS yang jadi kadam kepada gerakan. Hashtag gelakkan PAS tuan-tuan. Jadi sekarang ini ada di kalangan pimpinan PAS di kawasan tersebut tak puas hati. Kami kena bertanding. Kita kena bertanding. Pimpinan PAS kata tak apa. Walak je lah.
Ada di antara calon PAS, tuan-tuan, saya nak cerita lah. Kelulusan pun tak ada. Buat sekolah pun tak ada, tuan-tuan. Siapa? Ni saya cerita lah. Badrul Bahtiar, bekas kapten Malaysia, bekas pemain bola sepak, sekarang dia bertanding di bawah PAS. Melainkan saudara Badrul Bahtiar boleh menyatakan dia pergi sekolah, sebab dalam resume dia tak menyatakan sekolah dia kat mana. Dan bukan saya cakap juga, TMJ sendiri sebut dalam satu wawancara. Dia kata, Kapten Malaysia, itu pentingnya pendidikan, dia kata. Tengok Kapten Kapten Singapura, cara jawab wartawan macam mana. Tengok Kapten Malaysia jawab, tak ada kelas. Ceramah pun baca paper, tuan-tuan. Ni nak jadi, tuan-tuan, kita nak bawa orang ni bukan bertanding nak lawan bola. Kita nak bawa masuk dalam DUN, Dewan Undangan Negeri. Nak bincang apa? Bincang undang-undang, bincang polisi, bincang hala tuju negeri, bincang bagaimana cara nak memajukan negeri, ekonomi, bincang tentang keuangan, akaun. Kalau dia tak faham benda tu, maka dia akan menjadi satu kezaliman kepada penduduk di negeri tersebut. Kezaliman kepada penduduk DUN tersebut. Orang macam ni yang kita nak pilih jadi pemimpin, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak salahkan dia. Dia tak sekolah ke, dia sekolah tak tinggi, tak apa. Itu latar belakang dia. Tetapi bila dia diangkat menjadi seorang pemimpin, maka menjadi tanggungjawab kita mempersoalkan. Tuan-tuan, bukan kata tak apa, tak sekolah tu, tak. Itu kehidupan dia. Mungkin ada orang kata, oh kau nak hina lah dia tak sekolah tinggi. Bukan, tuan-tuan. Kalau kita nak bawa suruh orang bawa kapal terbang, kita tanya dulu, ada lesen pilot ke tidak? Adakah kita kata, tak apalah, tak payah sekolah tak tinggi, tak apalah, bawa lah kapal terbang. Silakan. Mampus kita, tuan-tuan. Tapi ni bukan kapal terbang, ni nak bawa negara, negeri, DUN 5 tahun lagi. Nak bahas undang-undang, polisi, ekonomi, akaun, apa orang kata, perjalanan negara, hala tuju negeri. Orang macam ni kita nak bawa ke hadapan. Tuan-tuan, semua orang ada tempat. Dia terror main bola, tak apalah bagi dia main bola, teruskan. Ini kita bukan bercerita tentang bola. Ini kita cerita tentang nak pacu negeri, nak pacu negara. Belum kita cerita PAS, ada 4 orang PN lah, 4 orang calon mereka sama pergi universiti, tuan-tuan. Dia kata, oh salah, silap. Ada kesilapan teknikal. Sebab, okeylah tak apalah kesilapan teknikal. Ada salah seorang tu kita tahu dia SPM je, tuan-tuan. Universiti tu pula, universiti dekat US, University Christian, tuan-tuan. University Christian. Wah. Bukan kita nak takut-takutkan dengan Kristen macam PAS buat. Bukan. Tak, diorang yang bawa isu tu sebelum ni. Kalau kita nak faham, betul tak? Diorang yang bawa perkara tersebut. Jadi kalau saya nak bawa dengan perkara ini, dan akhirnya, apa yang berlaku? Mereka bergaduh sesama sendiri. Mereka berkelahi sesama sendiri. Dan kebodohan ini, tuan-tuan. Ini kita kena faham. Kebodohan inilah yang membawa kepada ketaksuban. Saya nak bawa satu berita. Saya baca berita ini, tuan-tuan nilai sendiri ketaksuban. Kebodohan tadi tu dalam segi pendidikan, kebodohan itu membawa saya baca berita daripada Malaysia Kini. Di tengah-tengah kempen PRN, naratif kafe harbi kembali di media sosial. Trend golongan muda memberi amaran berkenaan kafe harbi di media sosial di tengah-tengah kempen PRN yang sedang hangat berlangsung. Ini menurut inisiatif pemantauan media sosial PRN 2023, katakan tidak pada unsur benci yang diketuai Pusat Kewartawanan Bebas semasa PRN kali ini. Menurut analisis awal mereka, dalam beberapa keadaan, mesej di media sosial memberi amaran kepada pengundi bahawa kafe harbi akan mengambil alih jika orang Islam tidak bersatu. Dalam satu video TikTok ini menaik minggu lalu, sekumpulan belia menunjukkan telefon mereka yang mememparkan yang dikira mereka akan mengundi dan parti politik mereka, pilihan mana yang mereka akan undi. Ada yang menunjukkan mereka akan mengundi PAS, sebagainya PH dan juga BN. Berita tersebut diiringi bersatu teguh bercerai kafe harbi take over. Kafe harbi merujuk kepada orang bukan Islam yang melawan Islam berbanding kafe zimi yang orang Islam yang hidupnya secara aman dan dilindungi haknya di sebuah negara. Baik, tuan-tuan. Kita nak cerita kepada budak-budak ni lah kan. Budak-budak baru nak dia baru kenal perkataan harbi tu apa? Baru nak kenal. Baru pergi 1-2 kuliah, baru dengar 1-2 ceramah, kemudian dah enthusiast, dah bersemangat nak mengkafe harbikan orang bukan Islam.
implikasi kafir harbi ni tuan-tuan, di satu perkara kita kena faham, kafir harbi, kafir zimmi sudah tidak relevan lagi digunakan pada zaman moden sekarang ini. Konsep itu adalah konsep khalifah 1000 tahun dahulu, ya. Di dalam buku Amawardi antaranya disebut, kalau tak silap saya, itu pun dibantah oleh ulama. Perkara kafir harbi sudah tidak relevan dalam konteks sekarang ini. Kafir harbi merujuk kepada negara yang sedang berperang. Negara yang sedang berperang di antara negara Islam dan bukan Islam. Peperangan berlaku secara fizikal, bukan perang politik. Perang politik tidak membawa kepada kafir, apatah lagi harbi, tuan-tuan. Ialah dia bukan Islam, itu adalah urusan akidah. Saya kata bahawa Islam, pilihan raya ini bukan membawa kepada pengundian agama. Pilihan raya ini membawa kepada pengundian kita sendiri, iaitu membawa pengundian apa, tuan-tuan? Membawa kepada pengundian menentukan hala tuju negara dan negeri kita. Bukan nak menunjukkan pada pengundian agama, bukan kita nak memilih agama, isu dia. Ini yang sekarang ini yang berlaku, yang masalah yang dihadapi. Apabila kita anggap pilihan raya undi parti ini masuk syurga, undi parti ini masuk neraka, kan? Jadi itu yang kita kena sedar. Lupa pula nak tukar. Undi parti ini masuk syurga, undi parti ini masuk neraka. Itu yang berlaku, yang nak dibawa. Kenapa dia masih nak bawa naratif ni, tuan-tuan? Okey, saya cerita kenapa. Sebenarnya Perikatan Nasional dah tak ada modal. Dia dah tak ada isu. Dia dah tak ada apa jawapan nak dibawa dah.